Selamat sejahtera Dr. Harifah dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan Bismillah First Class ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan BAS Universiti Malaysia Sabah. Kajian ini bertujuan untuk menilai tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan BAS di Universiti Malaysia Sabah serta mengenal pasti masalah dan cadangan penambahbaikan yang bersesuaian. Kajian dijalankan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui soal selidik berasaskan skala Likert melibatkan seramai 65 orang pelajar UMS sebagai responden. Data dianalisis menggunakan kaedah statistik deskriptif bagi menilai tahap kepuasan pelajar berdasarkan aspek ketepatan masa, kekerapan BAS, kapasiti keselesaan dan keselamatan. Dapatan kajian menunjukkan tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan BAS UMS serta menyediakan maklumat penting bagi membantu pihak pengurusan universiti merancang penambahbaikan perkhidmatan BAS secara lebih sistematik dan berkesan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hussein bin Alan, bernombor kad matriks BA24 110156, dan saya akan meneruskan bentangan dengan bahagian pengenalan. Terus sebagai pengenalan, perkhidmatan BAS kampus ni dia merupakan salah satu komponen penting lah dalam menyokong mobiliti pelajar di kawasan kampus, yang mana dia membentuk pergerakan pelajar ke kawasan kuliah, ke perpustakaan ataupun ke kawasan-kawasan lain di mana aktiviti-aktiviti kurikulum dijalankan. Jadi keberkesanan perkhidmatan BAS ni dia mempengaruhi pengurusan masa serta kesejahteraan pelajar. Dan tahap kepuasan pelajar dipengaruhi oleh kualiti perkhidmatan seperti kebolehpercayaan, ketepatan masa, keselesaan dan juga keselamatan. Kelemahan dalam perkhidmatan ni seperti kekerapan operasi yang rendah dan isu keselamatan dia boleh menjejaskan pengalaman pengguna iaitu pelajar dalam menggunakan perkhidmatan yang disediakan. Disebabkan kawasan UMS ni mempunyai keluasan yang luas, jadi perkhidmatan BAS yang cekap dan konsisten amatlah penting dan diperlukan dalam universiti ini. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk menilai tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan BAS di UMS serta mengenal pasti masalah dan cadangan penambahbaikan. Baik, seterusnya kita beralih kepada objektif kajian. Di dalam kajian kami ini, kami telah tetapkan 3 objektif kajian, iaitu yang pertama, mengkaji tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan BAS di Universiti Malaysia Sabah, UMS. Yang kedua adalah menghuraikan masalah dan kekangan yang dihadapi oleh pelajar dalam penggunaan perkhidmatan BAS di Universiti Malaysia Sabah, UMS. Dan akhir sekali, iaitu yang ketiga, adalah mengenal pasti langkah-langkah penambahbaikan yang bersesuaian bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan BAS di Universiti Malaysia Sabah, UMS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Khatijah binti Abdul Rahim, nombor matrik BA24110130 akan meneruskan pembentangan dengan sorotan kajian bagi objektif pertama iaitu mengkaji tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan BAS di Universiti Malaysia Sabah. Kajian oleh Nurlaili et al. 2022 menekankan bahawa kepuasan pelajar merupakan suatu perkara penting yang perlu diberi perhatian dan ditekankan oleh pihak universiti kerana setiap penerimaan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelajar adalah penanda aras dalam penilaian kepuasan pelajar. Selari dengan itu, kajian oleh Mazni Muhammad et al. 2021 mendapati kualiti perkhidmatan yang diukur menggunakan model SERVQUAL menunjukkan bahawa kualiti perkhidmatan berada pada tahap yang baik iaitu pada tahap skor min yang tinggi. Dapatan tersebut menunjukkan pemenuhan jangkaan pelajar terhadap kualiti perkhidmatan memainkan peranan penting dalam membentuk tahap kepuasan mereka. Seterusnya adalah tema 2 sorotan literatur, iaitu berkaitan dengan masalah dan kekangan yang dihadapi oleh pelajar yang menggunakan perkhidmatan BAS di Universiti Malaysia Sabah. Kajian lepas menunjukkan bahawa perkhidmatan BAS
masih berada dalam tahap yang tidak memuaskan dan mempengaruhi tahap kepuasan pelajar. Dalam kajian oleh Ellis et al. 2022 mendapati tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan BAS masih berada tahap yang rendah, di mana mereka mengkhususkan dalam aspek keselamatan, kemudahan dan keselesaan yang berpunca daripada isu kelewatan bas, ketidakpatuhan terhadap jadual perjalanan serta kekurangan kemudahan sokongan yang mencukupi. Keadaan ini secara tidak langsung menjejaskan pengurusan masa pelajar untuk ke kelas dan memberikan kesan negatif kepada kehadiran mereka ke kuliah serta prestasi mereka. Pernyataan tersebut disokong juga oleh Muhammad et al. 2019 turut menegaskan bahawa walaupun perspektif pemegang tahru terhadap perkhidmatan BAS ini masih berada dalam tahap yang memuaskan, tapi beberapa aspek operasi dan pengurusan masih memerlukan penambahbaikan bagi memastikan sistem pengangkutan di kampus atau mana-mana universiti ini mesti berfungsi dengan lebih baik dan cekap dan berkesan. Dapatan kajian kedua-dua kajian ini membuktikan bahawa di mana-mana universiti masih mempunyai kelemahan dan pengurusan sistem BAS di universiti mesti diberikan perhatian sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iza Alia Nazwa binti Bustaman, nombor matriks BA 24110178. Saya akan menyambung sorotan kajian yang seterusnya. Menurut Misiran et al. 2021, kepuasan pelajar dipengaruhi oleh kebolehpercayaan perkhidmatan, masa menunggu serta tahap keselesaan BAS yang menunjukkan aspek-aspek ini perlu diberi penambahbaikan. Oleh itu, kajian ini selari oleh Nur Zaihan Mat Hasan et al. 2024 pula mendapati bahawa kebolehpercayaan, empati dan ketepatan masa mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan pelajar. Oleh itu, pihak pengurusan disarankan untuk menumpukan perhatian kepada penjadualan semula laluan, pengurusan masa nyata serta peningkatan operasi BAS bagi menarik lebih ramai pelajar menggunakan BAS University. Salam sejahtera, nama saya Lizilin Henry, memegang nombor metrik BE 24110078. Saya akan meneruskan pembentangan sorotan kajian mengenai penambahbaikan perkhidmatan BAS di Universiti Malaysia Sabah. Menurut kajian Sugito et al. Pada tahun 2025, menekankan bahawa keselesaan dan penambahbaikan kemudahan seperti kebersihan dan ruang tempat duduk yang selesa amat mempengaruhi kualiti perkhidmatan BAS dan kepuasan pengguna. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian Rosni et al. 2025 yang menerangkan perspektif daripada pelajar universiti bahawa keselesaan perkhidmatan BAS amat berkesan dalam kecenderungan penggunaan perkhidmatan BAS awam di dalam kampus. Oleh itu, pihak universiti perlulah menekankan tahap keselesaan perkhidmatan awam agar pelajar lebih memilih menggunakan perkhidmatan awam di dalam kampus berbanding dengan alternatif yang lain seperti e-hailing. Terima kasih. Nama saya Muhammad Aiman bin Sainan, nombor metrik PA 24110511. Saya akan teruskan pembentangan untuk bahagian metodologi dan kawasan kajian case. Kawasan kajian ini dijalankan di kawasan kampus Universiti Malaysia Sabah dan memfokuskan perkhidmatan BAS yang disediakan oleh pihak universiti. Pemilihan lokasi ini adalah bersesuaian dengan objektif kajian, yaitu menilai tahap kepuasan pelajar di sekitar kawasan kampus serta memudahkan pengumpulan data. Seterusnya, reka bentuk kajian. Kajian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal ini bertujuan untuk menilai kepuasan pelajar, mengenal pasti masalah dan langkah penambahbaikan perkhidmatan BAS bersesuaian dengan objektif kajian. Bagi kaedah pengumpulan data pula, data dikumpul melalui soal selidik atas talian menggunakan platform Google Form agar dapat menjimatkan masa, kos dan memudahkan responden memberikan maklum balas tanpa sebarang kekangan lokasi. Instrumen kajian pula, soal selidik ini terdiri daripada skala Likert 4 mata. 1. Mewakili sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Setuju dan 4. Sangat setuju. Skala ini memudahkan penilaian dan mengurangkan jawapan yang netral.
Bagi sampel kajian ini melibatkan 65 orang pelajar UMS yang menggunakan perkhidmatan BAS. Pemilihan responden ini dilakukan secara persempelan rawak bagi memastikan kerjasama yang mudah dan data yang representatif. Untuk kaedah analisis data pula, data dalam kajian ini dianalisis secara statistik deskriptif menggunakan peratusan dan juga carta graf untuk memudahkan tafsiran tahap kepuasan dan pandangan pelajar terhadap perkhidmatan BAS. Seterusnya, nama saya Al-Haida binti Muhammad Masitu akan meneruskan 5.0 iaitu analisis data. Bagi 5.1 iaitu demografi responden, saya akan mulakan dengan bahagian jantina. Seperti mana Raja 1 yang telah ditunjukkan dalam slide ini, kita dapat simpulkan bahawa jumlah keseluruhan bagi responden seramai 65 orang, di mana sebanyak 40 responden perempuan direkodkan iaitu bersamaan 61.5%, manakala bagi responden lelaki pula dicatatkan sebanyak 25 orang iaitu bersamaan 38.5%. Daripada 65 responden pelajar secara keseluruhan, responden perempuan direkodkan lebih ramai berbanding responden lelaki. Peratusan yang lebih tinggi dalam karangan responden perempuan ini boleh dikaitkan dengan faktor kecenderungan pelajar perempuan untuk lebih aktif melibatkan diri dalam kajian akademik. Selain itu, saya akan teruskan dengan tahun pengajian. Sebagaimana yang anda telah saksikan dalam carta pie ini, dapat disimpulkan bahawa majoriti pelajar responden terdiri daripada pelajar tahun 1 dengan jumlah seramai 29 orang bersamaan dengan 44.6%, diikuti oleh pelajar tahun 2 seramai 22 orang iaitu 33.8%, manakala pelajar tahun 3 pula seramai 14 orang iaitu 21.5%, dan tiada responden daripada tahun 4 dan juga ke atas yang direkodkan bagi responden kajian ini. Ini menunjukkan bahawa penyertaan tinggi dalam pelajar tahun 1 dikaitkan dengan masa lebih fleksibel, kecenderungan aktif dalam akademik serta populasi baharu yang lebih besar. Sebaliknya, bagi pelajar tahun 2 dan juga 3, kurang terlibat kerana komitmen akademik yang semakin meningkat. Manakala bagi pelajar tahun 4 dan juga ke atas, boleh disebabkan kerana keterikatan mereka dengan latihan industri ataupun penyelidikan akhir pengajian. Di samping itu, tepat tinggal semasa juga dinilai dalam demografi responden dalam kajian ini. Berdasarkan carta pie yang dipaparkan dalam slide ini, menunjukkan bahawa seramai 50 orang responden iaitu bersamaan 76.9% menetap di Kolej Kediaman dalam kampus, manakala 15 orang pula iaitu bersamaan 23.1% tinggal di luar kampus. Keadaan ini sejajar dengan operasi perkhidmatan BAS UMS yang hanya berfungsi di dalam kampus sekaligus yang menjadikan pelajar yang tinggal di Kolej Kediaman dalam kampus sebagai pengguna utama perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, pelajar yang tinggal di luar kampus pula kurang terlibat kerana laluan BAS UMS hanya beroperasi dalam kawasan kampus sahaja. Seterusnya, gambar raja yang dipaparkan dalam slide ini ialah kekerapan penggunaan perkhidmatan BAS UMS. Data yang ditunjukkan dalam carta pie ini menunjukkan bahawa seramai 29 orang responden iaitu bersamaan 44.6% menggunakan BAS UMS setiap hari. 17 orang responden iaitu bersamaan 26.2% menggunakan BAS sebanyak 3 hingga 4 kali seminggu. Dan 9 orang responden pula iaitu bersamaan 13.8% menggunakan BAS 1 hingga 2 kali seminggu. Manakala hanya 10 orang responden sahaja iaitu bersamaan 15.4% melaporkan bahawa mereka jarang menggunakan perkhidmatan BAS UMS. Dapatan ini menunjukkan bahawa majoriti responden menggunakan BAS setiap hari menjadikan mereka kumpulan pengguna paling dominan. Sebahagian pelajar pula
menggunakan bas beberapa kali seminggu, sama ada 3 hingga 4 kali ataupun 1 hingga 2 kali yang dikaitkan dengan jadual kuliah yang lebih fleksibel atau penggunaan alternatif lain pada hari tertentu. Sementara itu, hanya sebilangan kecil pelajar jarang yang menggunakan bas kampus, biasanya kerana mereka tinggal di luar kampus atau mempunyai kenderaan persendirian serta menggunakan perkhidmatan e-hailing. Akhir sekali, destinasi utama yang kerap dikunjungi oleh responden menggunakan perkhidmatan bas UMS. Dalam gambar raja yang dipaparkan dalam slide ini menunjukkan bahawa terdapat 2 destinasi yang mencatatkan peratusan tertinggi dan sama rata, iaitu Dewan Kuliah dan juga Fakulti, iaitu masing-masing sebanyak 27 orang responden bersamaan 41.5%. Sebanyak 8 orang responden, iaitu 12.3% pula menggunakan bas untuk ke Kolej Kediaman, manakala perpustakaan pula mencatatkan jumlah penggunaan yang paling rendah, iaitu hanya 2 orang responden bersamaan 3.1%. Sebaliknya, hanya 1 orang responden sahaja bersamaan 1.5% menyatakan bahawa mereka menggunakan bas untuk ke semua destinasi yang disenaraikan. Secara keseluruhannya, destinasi yang paling dominan ialah Dewan Kuliah dan juga Fakulti, yang menandakan tujuan utama penggunaan bas adalah untuk menghadiri sesi pembelajaran formal. Sebahagian pelajar menggunakan bas untuk kembali ke Kolej Kediaman juga, manakala perpustakaan mencatatkan penggunaan yang paling rendah yang boleh disebabkan lokasinya yang berdekatan dengan fakulti ataupun kolej-kolej tertentu. Hanya segelintir sahaja yang menggunakan bas untuk semua ke destinasi, yang menunjukkan bahawa penggunaan menyeluruh bagi pelbagai tujuan dalam kampus UMS. Baiklah, saya akan teruskan lagi kepada 5.2, iaitu tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan bas UMS. Yang pertama, ketepatan waktu ketibaan bas mengikut jadual adalah memuaskan. Berdasarkan carta pie yang dipaparkan dalam slide ini, terdapat 37 orang responden, iaitu bersamaan 56.9% yang bersetuju, dan 19 orang responden, iaitu bersamaan 29.2% sangat bersetuju bahawa ketibaan bas adalah memuaskan. Terdapat juga 8 orang responden, iaitu bersamaan 12.3% yang tidak bersetuju, dan 1 orang responden yang bersamaan 1.5% yang sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Secara keseluruhannya, majoriti responden memberikan maklum balas yang sangat positif yang menandakan bahawa sistem jadual bas berfungsi dengan baik, menepati masa dan memenuhi keperluan mobiliti harian pelajar. Walau bagaimanapun, masih terdapat segelintir pelajar yang tidak berpuas hati, menunjukkan wujudnya isu kelewatan semasa waktu puncak, bilangan bas yang terhad ataupun gangguan jadual perjalanan. Pernyataan kedua ialah masa menunggu di tempat perhentian bas adalah munasabah. Daripada hasil dapatan carta pie, sebanyak 9.20% responden sangat setuju dengan pernyataan ini. Responden yang setuju pula 44.60%, manakala responden yang tidak setuju pula terdiri daripada 35.40% dan responden yang sangat tidak setuju pula terdiri daripada 10.80%. Jadi daripada hasil ini boleh dilihat bahawa majoriti responden menunjukkan kepuasan terhadap masa menunggu di perhentian bas, tetapi tahap kepuasan secara keseluruhan masih di tahap sederhana kerana hampir separuh daripada responden tidak berpuas hati terhadap masa menunggu di tempat perhentian bas. Keadaan ini boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jadual perjalanan yang tidak menentu ataupun kekurangan bilangan bas, terutamanya pada waktu puncak. Jadi dapatan ini menunjukkan bahawa adanya keperluan untuk menambah baik pengurusan perkhidmatan bas bagi mengurangkan tempoh menunggu di perhentian bas. Pernyataan
Pernyataan yang ketiga ialah kebersihan bas memenuhi piawaian perkhidmatan yang baik. Daripada hasil dapatan cartapai, sebanyak 16.90% responden sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Yang bersetuju pula sebanyak 73.80% responden dan tidak setuju sebanyak 9.20%. Tidak ada responden yang sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Jadi hal ini menunjukkan bahawa tahap kepuasan sangat tinggi terhadap kebersihan bas dengan 90.7% responden bersetuju bahawa kebersihan bas sememangnya memenuhi piawaian perkhidmatan yang baik. Aspek kebersihan ini sangat mempengaruhi dan memberikan kesan positif terhadap keselesaan pelajar serta mencerminkan pengurusan perkhidmatan bas yang memuaskan dan baik, sekaligus menjadikan kebersihan ini sebagai salah satu kekuatan utama perkhidmatan bas Universiti Malaysia Sabah. Pernyataan yang keempat ialah kapasiti bas mencukupi untuk menampung pelajar dengan selesa. Daripada dapatan cartapai, sebanyak 6.20% responden sangat setuju, 20% setuju, 38.50% tidak setuju dan sebanyak 35.40% responden sangat tidak bersetuju terhadap pernyataan ini. Jadi dapatan kajian ini menunjukkan tahap ketidakpuasan yang tinggi terhadap kapasiti bas UMS apabila majoriti responden menyatakan kapasiti bas adalah tidak mencukupi. Isu ini menjadi lebih ketara pada waktu puncak khususnya sebelum dan selepas kuliah, sekaligus menjadikan kapasiti bas Universiti Malaysia Sabah sebagai salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pelajar kampus. Oleh itu, aspek ini sangat memerlukan perhatian dan tindakan serius daripada pihak pengurusan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan perkhidmatan bas. Pernyataan yang kelima ialah laluan perkhidmatan bas meliputi kawasan kampus yang relevan dengan keperluan mobiliti pelajar. Daripada dapatan cartapai, sebanyak 16.90% responden sangat setuju, 73.80% setuju, 9.20% tidak setuju dan tidak ada responden yang sangat tidak setuju terhadap pernyataan ini. Jadi majoriti responden memberikan maklum balas yang positif terhadap liputan laluan perkhidmatan bas UMS, menunjukkan bahawa laluan yang dilalui oleh perkhidmatan bas UMS ini mampu menghubungkan kawasan utama di kampus seperti fakulti, dewan kuliah, kolej kediaman dan juga perpustakaan. Jadi liputan laluan yang dilalui oleh bas UMS ini mampu menyokong keperluan mobiliti pelajar dalam kampus, terutamanya bagi pelajar yang tidak mempunyai kenderaan persendirian. Namun, kewujudan segelintir responden yang tidak berpuas hati terhadap pernyataan ini menunjukkan bahawa masih terdapat kawasan tertentu yang kurang mendapat liputan bas UMS ini ataupun kurang efisienlah. Jadi justru itu penambahbaikan laluan masih boleh dipertimbangkan. Pernyataan yang keenam ialah keselamatan pelajar sepanjang menggunakan bas adalah terjamin. Daripada dapatan cartapai, sebanyak 13.80% responden sangat bersetuju dengan pernyataan ini, 58.50% setuju, 26.20% tidak setuju dan sebanyak 1.50% responden sangat tidak setuju terhadap pernyataan ini. Jadi majoriti responden berasa selamat menggunakan perkhidmatan bas di UMS, menunjukkan bahawa tahap keselamatan menggunakan bas ini adalah memuaskan secara keseluruhan. Tetapi masih ada wujud sebahagian pelajar yang tidak berpuas hati, menandakan masih terdapat isu berkaitan keselamatan seperti kesesakan dalam bas, cara pemanduan ataupun keadaan fizikal bas ini yang boleh merisikokan keselamatan pelajar sepanjang menggunakan bas. Oleh itu, aspek keselamatan perlu diberi perhatian secara berterusan agar pelajar dapat merasa yakin sepanjang menggunakan perkhidmatan bas UMS. Jadi saya Andriana Olivia anak Matthew, no metrik BA 24110-544 akan meneruskan pembentangan kami iaitu bahagian 5.3 masalah dan kekangan penggunaan perkhidmatan bas di UMS. Isi pertama bahagian 5.3 ialah bas UMS sering lewat sehingga menjejaskan masa pelajar ke kuliah atau aktiviti kampus. Dalam kajian ini, majoriti responden mempunyai pendapat yang sama dan bersetuju bahawa bas UMS sering lewat sehingga menjejaskan masa pelajar ke kuliah atau aktiviti kampus. Selain itu, masalah kelewatan bas ini juga merupakan antara isu yang menyebabkan pelajar lewat masuk ke kelas
terlepas dengan seksi pembelajaran dan menghadapi kesukaran untuk menghadiri aktiviti kampus tepat pada masa. Isu kelewatan bas di UMS ini jelas memberi impak terhadap disiplin masa, kehadiran kelas dan kesejahteraan pelajar UMS. Isi yang kedua pula membincangkan tentang kapasiti bas yang terhad menyukarkan pelajar UMS untuk menaiki bas. Dalam bahagian ini, majoriti responden mempunyai pendapat yang sama dan bersetuju bahawa kapasiti bas yang terhad telah menyukarkan pelajar UMS untuk menaiki bas. Selain itu, majoriti responden menyatakan bahawa kekangan kapasiti bas ini telah menyukarkan mereka untuk mendapatkan perkhidmatan bas terutamanya pada waktu puncak atau pada waktu pagi. Keadaan ini telah menyebabkan pelajar perlu menunggu dan berdiri lama untuk menunggu bas yang seterusnya. Kapasiti bas yang terhad ini juga menyebabkan ramai pelajar perlu bergantung kepada alternatif lain, pengangkutan lain untuk tiba ke destinasi lebih awal. Seterusnya, keadaan operasi bas di UMS, contohnya penyelenggaraan dan keadaan fizikal bas, menjejaskan kelancaran perjalanan pelajar. Berdasarkan data yang telah kami dapat dan analisis, kami mendapati bahawa sebanyak 52% orang bersetuju dan 19% orang sangat bersetuju dengan statement ataupun pernyataan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahawa majoriti pelajar mempunyai pandangan yang selari dan bersetuju bahawa keadaan operasi bas UMS termasuk aspek penyelenggaraan dan keadaan fizikal bas tersebut menjejaskan kelancaran perjalanan mereka dalam kampus. Hal ini disebabkan oleh masalah bas seperti bas rosak, kurang selesa serta tidak diselenggara dengan baik yang mana dia dilihat mengganggu pergerakan pelajar terutamanya sewaktu kuliah bermula. Keadaan ini menyebabkan pelajar berdepan dengan kesukaran mengurus masa, lewat tiba ke destinasi dan terganggunya rutin harian. Namun begitu, terdapat beberapa pelajar ataupun sebilangan pelajar yang kurang bersetuju dengan pernyataan tersebut, yang mana direkodkan sebanyak 29% orang tidak bersetujulah dengan pernyataan tersebut. Hal ini disebabkan oleh mereka jarang menggunakan perkhidmatan bas ataupun tidak terkesan secara langsung berkaitan dengan isu operasi bas ini. Secara keseluruhannya, kelemahan dalam aspek operasi dan penyelenggaraan bas dikenal pasti sebagai salah satu daripada faktor utama yang menyumbang kepada gangguan perjalanan pelajar di UMS. Akhir sekali adalah aduan pelajar berkaitan perkhidmatan bas kurang diberi perhatian oleh pihak pengurusan. Berdasarkan data yang kami telah analisis, kami mendapati bahawa sebanyak 46% orang bersetuju dan 34% orang sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Jadi kami dapat simpulkan bahawa majoriti pelajar UMS berpandangan bahawa aduan berkaitan perkhidmatan bas kurang diberi perhatian dan tidak ditangani secara berkesan oleh pihak pengurusan. Pelajar merasakan saluran aduan yang disediakan masih lemah dan tindakan susulan yang diambil tidak memuaskan. Hal ini menyebabkan masalah yang telah berlaku akan berlaku semula di masa akan datang. Ataupun lebih senang difahami, masalah tersebut akan berlaku kembali, kerap kali berlaku. Jadi keadaan ini menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pelajar, khususnya mereka yang kerap bergantung kepada perkhidmatan bas di kampus. Namun begitu, terdapat beberapa pelajar ataupun sebilangan pelajar yang tidak bersetuju dengan statement ataupun pernyataan tersebut, iaitu sebanyak 17% yang menyatakan tidak setuju dan 3% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini disebabkan oleh mereka jarang membuat aduan atau tidak mengalami masalah secara langsung dalam isu ini. Secara keseluruhannya, isu pengurusan aduan dikenal pasti sebagai faktor penting dalam mempengaruhi tahap kepercayaan dan kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan pengangkutan di kampus UMS. Seterusnya, masalah dan kekangan penggunaan perkhidmatan bas di UMS adalah dalam aspek tahap keselesaan dan kebersihan bas UMS adalah kurang memuaskan.
Majoriti responden berpandangan tahap keselesaan dan kebersihan bas UMS adalah kurang memuaskan. Seramai 50.8% responden menyatakan tidak setuju dan 7.7% responden sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Keadaan ini dipengaruhi oleh faktor seperti kebersihan bas yang tidak konsisten, keadaan tempat duduk yang kurang selesa serta penyelenggaraan yang tidak memuaskan. Walau bagaimanapun, terdapat juga responden yang berpuas hati iaitu 35.4% responden yang setuju dan 6.2% responden sangat setuju bahawa tahap keselesaan dan kebersihan bas UMS adalah memuaskan. Perbezaan pandangan ini dipengaruhi oleh pengalaman penggunaan bas yang berbeza-beza dalam kalangan responden. Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pandangan negatif lebih dominan, sekaligus menekankan keperluan penambahbaikan terhadap perkhidmatan bas UMS agar keselesaan dan kebersihan pengguna dapat dipertingkatkan. Masalah dan kekangan penggunaan perkhidmatan bas UMS yang seterusnya adalah dalam aspek jarak hentian bas ke destinasi pembelajaran yang jauh menyukarkan pergerakan. Majoriti responden bersetuju dengan pernyataan ini dengan 50.8% responden menyatakan setuju dan 3.1% responden sangat setuju. Keadaan ini menyebabkan pelajar perlu berjalan jauh, mengambil masa yang lebih lama serta mengalami kesukaran terutamanya ketika cuaca tidak menentu. Walau bagaimanapun, terdapat juga responden yang tidak bersetuju, iaitu 38.5% responden menyatakan tidak setuju dan 7.7% responden sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Perbezaan pandangan ini dipengaruhi oleh lokasi destinasi pembelajaran yang berbeza serta tahap kebergantungan responden terhadap perkhidmatan bas. Secara keseluruhannya, dapatan ini menunjukkan bahawa pandangan positif lebih dominan, sekaligus menegaskan bahawa jarak hentian bas merupakan faktor penting yang mempengaruhi kelancaran pergerakan pelajar ke destinasi pembelajaran. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang 5.4 langkah-langkah penambahbaikan yang bersesuaian bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan bas UMS. Seramai 45 orang bersamaan dengan 69.2% menyatakan sangat setuju dan 20 orang bersamaan dengan 30.8% menyatakan setuju bahawa ketepatan masa perkhidmatan bas UMS perlu dipertingkatkan. Tiada responden yang tidak bersetuju, menunjukkan isu ini merupakan kebimbangan bersama dalam kalangan pelajar. Oleh itu, kelewatan perkhidmatan bas boleh menyebabkan pelajar hadir lewat ke kuliah serta terlepas aktiviti kampus yang penting. Keadaan ini boleh menjejaskan kelancaran pembelajaran dan pengurusan masa pelajar, terutamanya bagi mereka yang bergantung sepenuhnya kepada bas kampus. Seterusnya, pihak universiti wajar menambah baik pengurusan jadual bas dan meningkatkan pemantauan operasi kampus. Selain itu, penggunaan sistem pemantauan masa secara digital serta penambahan kekerapan bas pada waktu puncak boleh membantu meningkatkan kecekapan dan ketepatan masa perkhidmatan bas UMS. Seterusnya, seramai 65 orang responden, majoriti besar pelajar menyokong cadangan ini. Seramai 53 orang responden bersamaan dengan 81.5% menyatakan sangat setuju, manakala 12 orang responden bersamaan dengan 18.5% menyatakan setuju. Tiada responden yang memilih kategori tidak setuju atau sangat tidak setuju. Oleh itu, kesesakan penumpang menyebabkan ketidakselesaan pelajar terpaksa menunggu bas berikutnya dan berisiko hadir lewat ke kuliah atau aktiviti kampus. Keadaan ini menjejaskan kelancaran pergerakan pelajar di kampus. Penambahan bilangan bas dan kapasiti yang lebih besar, terutamanya pada waktu puncak, dapat mengurangkan kesesakan, memudahkan pergerakan pelajar dan meningkatkan keberkesanan perkhidmatan pengangkutan kampus. Seterusnya,
Majoriti responden bersetuju bahwa tahap keselesaan dan kebersihan bas UMS perlu dipertingkatkan agar dapat mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif. Hasil dapatan menunjukkan seramai 38 orang bersamaan dengan 58,5% responden sangat setuju, manakala seramai 26 orang bersamaan dengan 40% responden setuju dengan pernyataan tersebut. Namun begitu, hanya sebilangan kecil sahaja respon yang tidak bersetuju dan hampir tiada respon yang sangat tidak setuju. Secara keseluruhannya, dapatan ini menunjukkan bahwa hampir keseluruhan pengguna bas UMS merasakan aspek keselesaan dan kebersihan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kepuasan serta pengalaman perjalanan. Keadaan bas yang bersih dan selesa bukan saja memberi kesan kepada keselesaan pengguna, tetapi juga mempengaruhi persepsi terhadap kualiti perkhidmatan pengangkutan kampus secara keseluruhan. Seterusnya, majoriti responden memberikan sokongan yang sangat tinggi terhadap keadaan fizikal bas UMS bagi menjamin kelancaran operasi perkhidmatan. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil dapatan, yaitu terdapat seramai 46 orang bersamaan dengan 70,8% responden yang sangat setuju, manakala selebihnya menyatakan setuju terhadap pernyataan ini seramai 19 orang bersamaan dengan 29,2% dan tiada responden yang menunjukkan ketidaksetujuan. Hasil dapatan kajian ini menggambarkan kesadaran yang tinggi dalam kalangan pengguna, yaitu pelajar UMS, terhadap kepentingan penyelenggaraan bas yang berterusan bagi memastikan keselamatan, kebolehpercayaan, serta kecekapan perkhidmatan. Penyelenggaraan yang sistematik dapat mengurangkan risiko kerusakan, gangguan perkhidmatan, serta meningkatkan keyakinan pengguna terhadap perkhidmatan bas UMS. Seterusnya yaitu pernyataan ke-5, yaitu berkaitan dengan bilangan dan lokasi hentian bas perlu dioptimumkan agar lebih hampir dengan fakulti serta lokasi pembelajaran pelajar. Dalam kajian yang kami jalankan, daripada 65 responden tersebut, seramai 41 responden, yaitu sebanyak 63%, 63,1% menyatakan sangat setuju, manakala 22 orang bersamaan 33,8% menyatakan setuju. Hanya dua orang responden sahaja, yaitu bersama 3,1% menunjukkan tidak setuju dan tiada responden yang memilih kategori sangat tidak setuju. Dapatan ini menunjukkan bahwa bilangan dan lokasi hentian bas menjejaskan kemudahan pergerakan, pengurusan massa, serta kesejahteraan pelajar. Hentian yang jauh atau kurang menyebabkan mereka berjalan jauh dan bersiko mungkin akan lewat ke kelas kalau mereka lambat sedikit dan menjejaskan fokus serta produktiviti mereka, serta jadwal waktu mereka mungkin akan terjejas. Oleh itu, pihak berkenaan, pihak universiti perlu membuat penambahbaikan dari segi bilangan dan penempatan hentian bas perlu ada yang lebih strategik dan penting bagi menyempatkan masa perjalanan pelajar, mengurangkan keletihan pelajar untuk bergerak dari bus stop ke fakulti yang jauh, serta memastikan kelancaran pergerakan harian di dalam kampus UMS yang digunakan untuk pelajar ke kuliah lebih lancar. Akhir sekali, langkah yang terbaik adalah pihak pengurusan UMS perlu menyediakan sistem aduan yang lebih berkesan serta memberikan maklum balas kepada yang sewajarnya lah kepada pelajar terhadap aduan pelajar berkaitan perkhidmatan bas yang mereka hadapi. Dalam kajian selidik yang kami telah berikan, majoriti responden yaitu pelajar yang tinggal di kampus menyokong keperluan pihak pengurusan UMS ini perlu menyediakan sistem aduan yang lebih berkesan serta memberikan maklum balas yang sewajarnya terhadap aduan pelajar berkaitan perkhidmatan bas yang mereka hadapi. Daripada 65
65 orang responden seramai 51 orang bersama 78,5% menyatakan sangat setuju, manakala 14 orang bersama 21,5% menyatakan setuju dan tidak ada responden yang memilih kategori yang tidak setuju dan sangat tidak setuju. Ini lebih jelas menunjukkan mereka sangat menyokong jika ada sistem aduan seperti ini. Dapatan ini menunjukkan bahwa pelajar perlu saluran aduan yang jelas dan mudah diakses supaya masalah yang mereka hadapi seperti kelewatan bas, jadual tidak konsisten, pemandu bas lambat, dan tahap perkhidmatan bas yang mereka hadapi juga disampaikan kepada pihak pengurusan UMS. Sistem aduan ini berkesan juga bagi memastikan setiap aduan diberi perhatian dan tindakan susulan sewajarnya dan meningkatkan tahap kepuasan pelajar terhadap perkhidmatan bas di UMS. Dan sistem aduan ini juga memudahkan komunikasi antara pelajar dengan pihak pengurusan di UMS agar mereka lebih memahami apa yang berlaku. Itu saja dari saya. Kesimpulannya, kajian mendapati bahawa pelajar berpuas hati dengan kebersihan dan juga liputan laluan bas UMS. Namun isu seperti kapasiti terhad, kelewatan dan juga sistem aduan kurang responsif masih menjejaskan pengalaman pelajar UMS. Perkhidmatan bas kampus penting bagi mobiliti dan juga keberhasilan akademik. Justru memerlukan penambahbaikan berterusan agar lebih efisien, selesa dan juga selamat demi kesejahteraan pelajar dan juga imej universiti.